Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita teruskan subtopik kita iaitu 2.3 gabungan transformasi. Okey. Untuk gabungan transformasi, kita nak tengok image bagi suatu gabungan transformasi. Maksudnya kat sini transformasi yang kita akan buat adalah melebihi daripada satu. Untuk gabungan transformasi ni, sebelum ni kamu dah belajar mengenai translasi, pantulan, putaran dan juga last class adalah mengenai pembesaran kan. Kalau dikatakan gabungan transformasi, maksudnya dia melibatkan kesemua transformasi inilah. Kebanyakannya kalau untuk dalam soalan adalah dua transformasi, melibatkan dua transformasi yang kamu telah belajar. Keempat-empat ni dalam satu soalan dia akan gabung dua sahaja. Contohnya, bila dia kata gabungan transformasi AB membawa maksud transformasi B diikuti dengan transformasi A. Membawa maksud kalau dia kata transformasi AB, cikgu conteng kat sini ya. Transformasi AB, bila kita nak menyelesaikan masalah tersebut, kita akan baca dari belakang. Kita akan buat macam ni lah. Kita akan baca dari belakang, mana kita akan selesaikan transformasi B dulu, baru transformasi A. Contoh latihan 1, soalan dia, cari koordinat image bagi titik J di bawah gabungan transformasi ER. Maksudnya kat sini, bila kita nak buat contoh nanti, kita akan cari R dulu baru E. Macam tu lah. Kita pergi kepada soalan E. Baik, soalan A dia bagi R sama dengan putaran 90 darjah mengikut arah jam pada pusat 31. E, pembesaran dengan faktor skala 2 pada pusat 60. Sekarang ni dia transformasi ER kan. So, kita kena buat R dulu. Bila buat R, kita kena buat R ni dia kata 90 darjah mengikut arah jam. Maksudnya kita kena buat putaran lah. Jadi pusat dia kat sini 31. Ni pusat dia kan. Bila kita nak buat putaran, kita kena tengok dulu bentuk L dia. Jadi daripada pusat ke titik G, kita akan cari bentuk L dia. Jadi daripada pusat ke titik G, bentuk L dia begini. Yang garisan ni 1, 2. Ni 2 kan. Itu dekat sini 2. Lepas tu 2. Lepas tu dia naik atas sebanyak 1, 2, 3. Sini 3 kotak. 3. Jadi ini adalah bentuk L. Daripada pusat ke titik G sebanyak 2, 3. Lepas tu kita kena buat garisan 4 kat sini. Pasal apa kita nak barisan 4? Sebab kita nak tentukan kat mana dia nak keluar nanti. Cuba tengok. Dia kata putaran mengikut arah jam. Kalau arah jam, dia akan bergerak ke kanan lah. Putaran 90 darjah. Kalau putaran 90 darjah, 90 darjah adalah siku dia bentuk L kan. Jadi dia akan pergi ke nombor 12. Macam ni lah dia akan bergerak ke sini lah.
Okey, jadi kalau dia gerak ke atas ni, kan? Okey, jadi L yang akan kita buat adalah dalam bentuk begini. Kita akan lukislah macam ni. Okay, sebab kita akan keluar pada pukul 12 kan. Jadi L yang kita akan lukis akan jadi macam ni lah. Okay, nah. Jadi okay, bila kita lukis L, okay, tadi kita keluar sebanyak, tadi kita kira sebanyak 2 kan. Okay, jadi kita kena kira 2 kotak dulu. 1, 2. Lepas tu 3 langkah. Lepas 2 kita kira 3 pula. 1, 2, 3. Kat sini lah. Okay, sini adalah G prime kita, iaitu 6, 3. Okay, nah. Jadi koordinat G prime kita 6, 3. Okey, seterusnya. Okey, kita dah dapat untuk G prime kat sini kan? Okey. Seterusnya kita kena cari E pula. Okey, jadi E adalah pembesaran dengan faktor skala 2 pada pusat 6, 0. Okey, mana pusat dia? 6, 0. Okey, ini pusat dia. Cikgu tanda warna lain. Okay, ini pusat dia kan. Okey, baik. Okey, bila kita nak buat pembesaran, kita kena kira daripada pusat ke titik G prime ni ada berapa kotak. Okey, ada 1, 2, 3. Okey, kita ada 3 kotak. Okey, cikgu tulis kat sini lah. Kita ada 3 kotak kan. Okey, tengok balik. Skala kita ada berapa? Skala kita adalah 2. Jadi, kita kena darabkan dengan 2. Okey, nah. Jadi, 3 darab 2, kita akan dapat 6. Okey, jadi bila kita dah dapat 6, maksudnya daripada pusat, okey, pada pusat, kita kena kira sebanyak 6 langkah, iaitu okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dekat sinilah G prime, iaitu koordinatnya adalah 6, 6. Okey, nah. Kita tulis kat sini koordinat adalah 6, 6. Okey. Itu jawapan dia. Jadi, nak bagi kamu mahir latihan 1. Okey, cuba buat soalan B dan C. Okey, nah. Okey, seterusnya latihan 2. Cari koordinat imej bagi titik L di bawah gabungan transformasi TR. Jadi, kalau dia kata gabungan transformasi TR, jadi kita kena cari R barulah T. TR. Cari R dulu baru T. Kita baca dari belakang lah macam tadi. Okey, jadi kita cuba buat soalan A. Okey. A dia kata A berputar 90 darjah ikut arah jam pada pusat 3, 1. 1. T adalah translasi negatif 2, 3. So, dia kata transformasi TR kan. Jadi, kita akan buat R dulu. Okay, R kita untuk soalan A adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 3, 1. Okay, jadi dekat sini, okay, tandakan kat mana pusat kita 3, 1. Okay, yang ni 3, X3, Y1. Kat sini dah pusat dia. Kan? Okey, jadi kita nak cari koordinat kan. So, daripada pusat nak pergi titik L, okey, kita kena buat bentuk L kan, betul tak? Okey, bila nak buat bentuk L, kena kira berapa petak dia. Okey, jadi okey, titik ke
titik L. Okey, 1, 2. Okey, ni 2 petak. Cikgu buat kat luar lah. Okey, 2 petak. Okey, lepas tu kita akan naik pula ke atas. 1, 2, 3. 3 petak. Okey, ni cikgu bagi terang lah. Okey, bentuk L. Daripada pusat 31 kan. Okey, 2 langkah, 3 langkah lah. Okey, jadi seterusnya cikgu tanda juga pada pusat bentuk tambah. Macam ni. 2 langkah, 3 langkah, cikgu tanda bentuk tambah macam ni. Okey, sebab apa cikgu tanda bentuk tambah? Sebab kita nak tengok putaran dan arah jam. Okey, kalau dia kata putaran 90 darjah ikut arah jam. Jadi, dia akan bergerak ke sebelah kanan. Okey, nah. Okey, bila dia bergerak ke sebelah kanan, lepas tu dia cakap 90 darjah. Apa yang kita belajar? 90 darjah adalah dia merupakan L. Satu sesiku macam ni. Okey, jadi ini pukul 3 kan? Kalau 90 darjah dia akan ni pukul 9 kan? Okey, kalau 90 darjah dia akan keluar pada pukul 12 lah. Sini dia akan keluar kat sini lah. Kalau dia keluar kat sini, bentuk L yang kita akan lukis nanti adalah seperti ini. Yang warna purple ni. Bentuk dia mesti macam ni. Okey, nah. Okey, jadi kita akan lukislah bentuk L macam ni. Okey, jadi dia akan keluar pada pukul 12. Okey, kita akan kira sebiji macam ni. Macam kita keluar tadi 2, 3 kan. Jadi kita akan lukis langkah dia sama jugalah. 2 barulah 3 langkah. Jadi keluar pukul 12, 1 langkah, 2 langkah. Okey, habis. Lepas tu belok ke kanan. Sebab macam ni bentuk dia. Okey, kanan. Sebanyak 3 langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Okey. Jadi, dekat sini lah. Okey, jadi L prime adalah apa koordinat dia? 6, 3. Okay. Jadi kita tulis kat bawah ni koordinat dia 6, 3. Okey, nah. Okey, seterusnya adalah translasi. Okey, kita akan buat T dah pula. Okey, baik. Dalam translasi, okey, yang kita tahu kalau kat atas ni merupakan X. Okey. Bawah adalah Y. Kan? Okey. X, kalau X kat atas ni, okey, dia merupakan negatif. Jadi, dia akan bergerak ke kiri. Kalau Y, dia positif. Dia akan bergerak ke atas. Okey, nah. Okey, jadi, daripada L prime, kita akan bergerak X dululah. Okey, X kita akan bergerak ke kiri. Okey, ready. Gerak ke kiri sebanyak 2 langkah. Okey, jadi 1 langkah, 2 langkah. Lepas tu Y, okey, kita akan bergerak ke atas sebanyak 3 langkah. Jadi ready, 3 langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Okey, jadi kat sinilah L double prime. Okey, apa koordinat L double prime kita? Adalah X 4, Y 6. Di L prime adalah 4, 6. Kita tulis balik kat bawah tu, nah. Okey. Jadi, untuk latihan 2, cuba buat soalan B dan C. Okey, nah. Baik, latihan 3. Kita pergi kepada latihan 3. Okey, soalan dia adalah cari koordinat imej titik M di bawah gabungan transformasi PE.
jadi kalau kat sini kita kena cari apa dia? E dulu barulah P. Okey, kita cek yang belakang dulu. Okey, barulah kita cari P. Okey, baik, untuk soalan A, kita buat soalan A. Okey, E adalah pembesaran dengan faktor skala 3 pada titik -2, 0. P adalah pantulan pada garis Y sama dengan 5. Okey, jadi kat sini, okey, kita buat E dulu kan. Okey, jadi kita nak buat pembesaran dulu kan. Okey, mula-mula kita tanda dulu titik -2, 0. Okey, X -2, Y 0. Jadi titik pembesaran dia kat sini lah. Okey, jadi dari sini kita kena buat pembesaran. Okey, sebelum tu skala kita adalah 3 lah. Okey, jadi untuk jadi pembesaran, kita kena kira langkah ataupun banyak mana kotak untuk pergi kepada titik M. Okey nah. Okey, jadi kat sini daripada titik pembesaran kepada M, kita kena buat sebanyak, okey, kat sini 1 langkah. Lepas tu dia naik kat sini 1 langkah. Okey, faham tak setakat tu? Okey, jadi seterusnya, okey, 1 langkah ni kita kena darabkan dengan skala kita lah, iaitu 3. Jadi kat sini darabkan 3, sini pun darabkan dengan 3. Okey, nak lebih jelas cikgu tulis kat sini. Okey, kanan kita darabkan 1 langkah, darabkan dengan skala 3. Jadi 1 darab 3, 3 langkah. Lepas tu kita naik atas 1 langkah kan. Di atas 1 darab 3 untuk skala, kita dapat 3. Okey, maksudnya kat sini, okey, maksudnya kat sini pembesaran kita akan besar sebanyak 3 lah. Okey, jadi daripada pembesaran, titik pembesaran ni, kita akan bergerak ke kanan sebanyak 3 kali. Okey nah. Jadi cikgu tulis dengan pen biru nak bagi nampak. Okey, kita bergerak ke kanan sebanyak 3 kali. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Okey, habis gerak ke sebelah kanan. Lepas tu kita gerak ke atas sebanyak 3 kali. Jadi 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Okey, kat sini lah titik M prime. Okey, habis gerak 3 kali. Okey, jadi kat situlah titik M prime. Sini titik prime, iaitu berkoordinat 1, 3. Okey, kita tulis kat sini jawapan dia. Koordinat adalah X sama dengan 1, Y adalah 3. Okey nah. Okey, seterusnya kita akan buat transformasi P lah. P pada garisan Y sama dengan 5. Okey, jadi kita akan buat garisan dia Y sama dengan 5. Okey, sini garisan Y sama dengan 5. Okey, cikgu pakai pen. Tapi kamu tak boleh pakai pen lah, kau kena pakai pensel. Okey, nak bagi nampak. Okey, ini adalah garisan Y sama dengan 5. Okey nah. Okey, daripada M prime kita nak buat M double prime. Okey, M double prime macam ni lah. Okey, kita tahu pantulan jarak dia kena samalah bila kita nak buat pantulan. Jadi pada M prime kat sini, okey, ke garisan pantulan adalah 1, 2 petak. Okey, ni 1 petak, 2 petak. Okey, dapat tak? Okey, jadi sini 2 petak. Jadi kalau kita nak buat pantulan ke sebelah atas, okey, sama juga jarak dia, mesti 2
petak. Jadi kat sini 1 petak, 2 petak. Okey, jadi ini adalah M double prime. Okey nah. Okey. Konsep koordinat lah. 1 petak, 2 petak, 1 petak, 2 petak. Jadi koordinat dia adalah 1, 7. Jadi kita tulis kat sini koordinat untuk M prime adalah 1, 7. Okey nah. Nak tingkatkan kefahaman kamu untuk latihan 3. Okey, jawab soalan B dan juga soalan C. Okey nah. Okey, baik. Seterusnya kita akan buat latihan 4. Okey, lukis imej objek W di bawah gabungan transformasi berikut. Okey, diberi A translasi negatif 2, negatif 3. B, pantulan pada garisan Y sama dengan X. Dan C, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 1, 1. Okey, jadi dekat sini macam soalan sebelum ni kita kena cek titik kan. Okey, tapi untuk kali ni kita kena lukis pula imej dia. Dia lain sikit lah, tapi cara jawab dia sama sahajalah. Okey, untuk soalan A dia kata transformasi B A. Jadi kalau transformasi B A, kita kena buat yang belakang dululah, iaitu transformasi A dulu baru transformasi B. Jadi transformasi A kita ikut soalan adalah translasi. Okey nah. Okey, kalau translasi kita dah belajar lah. Okey, yang atas ni X, bawah adalah Y. Okey. Jadi kalau negatif 2 dia akan bergerak ke kiri. Kalau Y pula, kalau negatif dia akan bergerak ke bawah. Okey. Jadi kat sini balik pada soalan A. Okey, kita kalau dia bagi objek, kita kena geraklah satu-satu titik ni. Okey, jadi contohnya titik ni kan, cikgu ambil titik ni. Okey, dia kata X bergerak ke kiri sebanyak 2 langkah. Jadi 1 langkah, 2 langkah. Y bergerak ke bawah sebanyak 3 langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Okey, kita dah dapat 1 lah. Okey nah. Okey, lepas tu kita buat pula titik yang lain. 1 langkah, 2 langkah. 2 langkah, 3 langkah. Okey, dapat titik yang ke-2. Lepas tu buat titik yang ke-3. 1 langkah, 2 langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Okey, kat sini. Okey, bila dah dapat, kita lukislah. Okey, ini adalah W prime. Okey nah. Okey, kita dah dapat W prime kan? Okey, jadi kita buat pula transformasi B. Okey, transformasi B cakap kita kena buat pantulan pada garisan Y, X. Okey, jadi kita buat garisan pantulan Y, X. Okey. Okay, ini adalah garisan pantulan Y sama dengan X lah. Okey nah. Okey, daripada imej W prime ni kita nak buat W double prime. Okey, jadi kita akan pantulkan dia lah. Ingat tak kita belajar pantulan? Okey, jarak dia bila nak lukis kena sama. Kan? Lepas tu dia kena serenjang. Okey, jadi kita contoh ambil titik ni. Ke garisan pantulan ini adalah sebanyak, jarak dia sebanyak 1 kan. Okey, sini 1.
Jadi selepas pantulan pun adalah sebanyak 1. Okey, jadi titik dia kat sini lah. Okey nah. Okey. Titik ni pula. Okey, titik ini ke garisan pantulan adalah sebanyak 1,5. Jadi selepas tu pun adalah sebanyak 1,5 lah. Okey, 1,5 1. Okey, jadi titiknya adalah berada di sinilah. Okey, titik yang terakhir pula yang ni kan. Okey. Titik ini adalah sebanyak 1 2. Jadi selepas garisan pun adalah sebanyak 2 jugalah. 1 2. Okey, jadi kat sinilah. Okey, bila dah ada ketiga-tiga, dah tanda ketiga-tiga titik, kita akan garislah. 1 2 3. Okey, jadi ini adalah W prime. Okey nah. Okey, baik. Bagi nak meningkatkan kefahaman kamu untuk latihan 4, boleh buat soalan B dan juga soalan C. Okey nah. Okey, latihan 5. Okey, diberi A sama dengan pembesaran dengan faktor skala 1/2 pada pusat koordinat 3 2. B sama dengan putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat asalan. Okey, kalau pusat asalan maksud dia kosong, kosong lah. Okey nah. Okey, C translasi 2 0. Okey, D pembesaran dengan faktor skala 2 pada pusat 0 0. Okey, E pantulan pada garisan X sama dengan 1. Lepas tu diminta adalah lukis imej objek M di bawah gabungan operasi berikut. Okey, baik. Kita buat dulu soalan A. Cikgu tunjuk soalan A. A transformasi CB. Okey, jadi kita baca dari belakang. Kita kena buat transformasi B lah. Okey, transformasi B diberi adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat asalan. Okey, pada origin kat sini. Ni pusat kita. Okey. Okey, jadi maksudnya kat sini, okey, kita kena cari satu-satulah putaran tersebut. Okey, putaran tersebut daripada pusat ke setiap titik ni, ke empat-empat titik ni, kita kena cari L dia. Okey, L. Okey, daripada pusat nak pergi titik ni kan contohnya. Okey, adalah sebanyak 1 2. Okey, ni 1 langkah, sini 2 langkah. Okey nah. Okey. Okey, kat sini, okey, cikgu lukislah. Okey, dia sebanyak 1 langkah kat sini, sini pun 2 langkah. Okey, cikgu besarkan kat sini tau. Okey, jadi okey, kita akan buat L lah. Bukan L, apa tu? Tambah kat sini. Jam kat sini. Okey, sini pukul 9, pukul 12, pukul 3, pukul 6. Okey, baik. Okey, jadi dalam soalan B dia cakap putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey, jadi 90 darjah lawan arah jam. Kalau lawan arah jam, pukul 9 ni dia akan bergerak ke kiri lah. Kan? Okey, bila bergerak ke kiri, okey, bila nak kata 90 darjah, pukul 9, dia akan keluar pada pukul 6. 90 darjah macam ni kan? Jadi dia akan keluar pukul 6. Jadi, bila kita nak lukis L kita, dia mestilah berbentuk sebegini. Yang mana sini adalah sebanyak 1 langkah, sini sebanyak
2 langkah. Sebab tadi daripada origin, daripada pusat, 1 langkah, 2 langkah. Okey, langkah dia pun sama dah apabila kita keluar. 1 langkah, 2 langkah. Okey, jadi bila kita keluar, dia akan jadi, okey, sini cikgu pakai warna nak bagi nampak. 1 langkah, 2 langkah. Okey, nah. 1, 1, 2. Okey, jadi kat sini dah koordinat kita. Okey, baik. Seterusnya kita nak cari titik ni pula. Titik yang kedua. Titik yang kedua daripada pusat. Okey, pusat putaran adalah okey, langkah dia adalah sebanyak 2. Okey, lagi satu adalah 2. Sini atas ni nak pergi sebanyak 2. Okey, nah. Okey, jadi okey, ini adalah macam tadi juga. Okey, 90 darjah arah lawan jam. Okey, jadi dia ke kiri lah. Jadi dia akan keluar pada pukul 6. Okey, 2, 2. Jadi kat sini pun dia akan keluar pada 2 langkah lah. 1 langkah, 2 langkah. Lepas tu satu lagi. 1 langkah, 2 langkah. 1 langkah, 2 langkah. Okey, jadi kat sini lah titik yang kedua. Okey, nah. Baik, seterusnya adalah okey, titik ini pula. Okey, titik yang ni kan. Okey, daripada pusat putaran kita nak cari L. Okey, iaitu sebanyak kat sini 1 langkah. Okey, lepas tu kita nak ke atas ni adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, iaitu sebanyak 4 langkah lah. Okey, jadi okey, transformasi B adalah putaran 90 darjah lawan arah jam. Jadi dia akan bergerak ke kiri. Okey, dia kat sini pukul 9 ke kiri. Jadi dia akan turun ke bawah lah pada pukul 6. Langkah dia tetap samalah 1, 4. Jadi kat sini 1. Okey, lepas tu dia akan pergi ke 4 langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Jadi ini adalah titik dia lah. Okey, nah. Okey, jadi dah dapat keempat-empat titik. Kita boleh garislah. 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah M prime kita lah. Okey, nah. Seterusnya, okey, habis transformasi B, kita buat transformasi C pula. Okey, transformasi C adalah sama dengan translasi 2, 0. Yang mana 2 ni adalah X. Okey, X, 2 ni positif kan? Jadi, kita akan bergerak ke kanan. Okey, 0 pula adalah Y. Okey, Y ini adalah, okey, disebabkan dia kata kosong, jadi dia tak bergeraklah ke mana-mana pun. Okey, jadi untuk translasi C ni kita hanya bergerak adalah X sahaja. Okey, jadi okey, kita nak cari M double prime. Okey, kita kena bergerak. Okey, translasi C X sebanyak 2 langkah ke kanan. Jadi 1 langkah, 2 langkah. Okey, titik pertama. Yang ni pula 1 langkah, 2 langkah. Okey, titik yang kedua. Okey, titik ini pula 1 langkah, 2 langkah. Okey, ini pula 1 langkah, 2 langkah. Dah dapat keempat-empat titik, kita boleh garislah. Okey. 2, 3,
Seterusnya, okey, habis transformasi B, kita buat transformasi C pula. Okey, transformasi C adalah sama dengan translasi 2 kosong. Yang mana 2 ni adalah X. Okey, X, 2 ni positif kan? Jadi, kita akan bergerak ke kanan. Okey, kosong pula adalah Y. Okey, Y ini adalah... Okay, disebabkan dia kata kosong, jadi dia tak bergeraklah ke mana-mana pun. Okay, jadi untuk translasi C ni, kita hanya bergerak adalah X sahaja. Okay, jadi kita nak cari M double prime. Okay, kita kena bergerak. Okay, translasi C, X sebanyak 2 langkah ke kanan. Jadi, 1 langkah, 2 langkah. Okay, titik pertama. Yang ni pula 1 langkah, 2 langkah. Okey, titik yang kedua. Okey, titik ini pula 1 langkah, 2 langkah. Okey, ini pula 1 langkah, 2 langkah. Dah dapat keempat-empat titik. Kita boleh lukislah. Okey. Ke sini, ini ke sini, ke sini. Dan ke sini. Okay, jadi ini adalah M double prime. M. Okay, nak? Okay, seterusnya adalah soalan D. Okay, soalan D, dia kata adalah transformasi A, C. Jadi, kita akan buat dari C dulu, baru A lah. Jadi transformasi C kita adalah translasi 2 kosong, yang mana 2 adalah X, kosong adalah Y. Jadi X ni kita akan bergerak ke sebelah kanan sebanyak 2 kali. Okay, Y ni sebab kosong jadi tiada pergerakan lah. Okay, jadi C, okay, kita akan bergerak ke setiap titik 2 kali ke kanan lah. 1, 2. Okey, ini titik pertama. 1, 2. Ini titik kedua. 1, 2. Ini titik ketiga. 1, 2. Ini titik keempat. Okey, jadi dia dapat keempat-empat titik ni. Okey, boleh lukislah. Okey, nak? Okey, ini adalah M prime. Okey, nak? Okay, selepas tu adalah A. A dikata pembesaran dengan faktor skala setengah pada pusat 3, 2. Okey, mula-mula kita cari pusat pembesaran ideal iaitu X. Koordinat 3, 2. Okey, ini. Ini pusat pembesaran dia lah. 3, 2. Okey, nah. Okey, selepas tu kita carilah jarak daripada pusat pembesaran ke titik M prime. Okey. Jadi, okey, titik yang pertama kita buat keempat-empat titik lah, kita buat satu-satu. Okey, ini titik yang pertama kan. Daripada pusat pembesaran adalah sebanyak 1, 2. Okey, titik pertama. Okey, sebanyak 2 langkah. Okey. Jadi, okey, 2 darabkan dengan skala kita adalah setengah. Okey, kita darab dengan faktor skala kita tadi untuk transformasi A adalah setengah. Okey, jadi 2 darab setengah kita akan dapat 1. Okey, jadi maksudnya kat sini, okey, daripada untuk titik yang pertama, daripada pusat pembesaran adalah sebanyak 1 langkah lah. Satu jarak dia adalah 1. Okey, cikgu pakai pen merah lah nak bagi nampak. Okey, ni. Okey, nah. Okey, seterusnya adalah okey, titik yang kedua. Okey, titik yang kedua kita buat yang ni Okey, titik yang kedua dia pergi 1 langkah. 2 langkah. Okey, nak pergi kat titik sini ni. 1 langkah, 2 langkah. Okey, 2 langkah darab 1 setengah.
Okey, kita akan dapat 1 kan. Okey, sini dapat 1. Okey, dari sini nak ke atas 1, 2, 3, 4. Jadi 4 darab 1/2 adalah sebanyak 2. 4 darab setengah 2. Jadi okey, sini adalah 1. Lepas tu dia naik atas, kita dia adalah 2 sahaja. 1, 2. Jadi kat sini adalah titik yang ke-2. Okey, nah. Okey, seterusnya kita cari titik yang ke-3. Okey, titik yang ke-3. Okey, titik yang ke-3 kita ambil titik ni lah. Okey, nah. Okey, titik yang ke-3 adalah sebanyak 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Jadi, okey. 4 darab 1/2 skala kita tadi, kita akan dapat 2. Jadi, kat sini, okey, daripada titik pembesaran kita, lepas pembesaran 1/2, kita akan buat 2 langkah lah. Kita akan gerak 1 langkah, 2 langkah. Jadi titik pembesaran kita yang ketiga di sini lah. Okey, nah. Okey, seterusnya yang terakhir, titik pembesaran yang ini. Okey pula, bukan yang ini. Okey, titik pembesaran yang ini. Okey, tadi yang keempat. Okey, mula-mula nak pergi sini 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah kan. 4 darab 1/2 sama dengan 2. Okey, jadi nak pergi atas ni 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. 4 1/2 sama dengan 2. Okey, jadi kita akan bergerak sebanyak, untuk dapatkan titik keempat, sebanyak 2 kali lah. 1 langkah, 2 langkah. Okey, cancel. Lepas tu kita naik atas pula 2 kali. 1 langkah, 2 langkah. Okey, cancel. Jadi titik yang keempat dekat sini lah. Okey. Dah dapat keempat titik ni, bolehlah kita lukis. Okay, jadi kita lukis. Dia macam ni. Okay, jadi ini adalah M double prime. Okay lah. Baik, untuk tambah kemahiran kamu, bagi latihan 5, sila buat soalan B, C, E, F. Okey, cuma untuk soalan F ni, dia maksud dia C kuasa 2 kan? Okey, C kuasa 2 maksudnya adalah C. Itu sahaja. Jadi, kamu akan cari transformasi untuk C dan C lah. Okey, nah. Itu sahaja kelas. Terima kasih.